Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Perkembangan bola sepak Piala Asia 2023. Pemain pertahanan tengah negara Tiongkok mengakui sudah tak sabar untuk turun beraksi beberapa Jordan pada Selasa ini. Menurut pemain berusia 26 tahun itu, beliau akan melakukan segalanya bagi membantu skuad Harimau Melaya layak kepusingan 16 terakhir. Pemain Buriram United itu juga optimis Malaysia tidak akan terganggu dengan permainan keras dan fizikal yang bakal ditampilkan Jordan. We have also our qualities. We have fast and agile players. Maybe they are a bit stronger and taller than us. So, we have our qualities. They have their qualities. So I'm not concerned about this. Yeah, like I said, I will do anything. I will run. I will fight. I will do anything to make sure that we are able to win the game. Skuad negara Kim Panggon juga akan berdepan Bahrain dan Korea Selatan dalam saingan kumpulan E. Ini merupakan penampilan keempat Malaysia dalam Piala Asia selepas layak secara merit pada 1976 di Iran, 1980 di Kuwait dan sebagai tuan rumah bersama 2007. Bagaimanapun skuad negara tidak pernah mara ke pusingan 16 pasukan terbaik dalam kejohanan ini. Sementara itu, pasukan tuan rumah Qatar memulakan kempen Piala Asia dengan bergaya selepas menumpaskan Lubnan 3-0. Terdahulu, upacara pembukaan kejohanan diadakan penuh kilang gemilang dan turut dihadiri Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad dan Al Thani serta Presiden FIFA Gianni Infantino. Saingan berlangsung di set usai menyaksikan gol pertama skuad kerana Titin Marquez dijadikan oleh pemain tengah Akram Afif pada minit ke-45. Penjari terbanyak pada edisi 2019, Almos Ali kemudian menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-56. Akram Afif sekali lagi mencirikan penyokong tuan rumah dengan gol ketiga pasukan pada masa kecederaan babak kedua. Kemenangan selesa memberikan Qatar berada di kedudukan teratas kumpulan A. Dua lagi pasukan China dan Tajikistan akan bertemu beraksi malam ini. Kejohanan badminton terbuka Malaysia kemarau skuad negara meraih gelaran di laman sendiri berterusan buat tahun kedua berturut-turut. Ini selepas perjuangan dua wakil bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Ho Yik serta Ong Yi Sin dan Teo Yi terhenti di peringkat suku akhir. Yu Sin dan Yi yang terlebih dahulu memulakan aksi di Axiata Arena gagal menyaingi kenakasan gandingan dari Jepun takraw hoki Yugo Kobayashi sekaligus tunduk 5-21, 9-21. Pasangan dari Jepun cuma memerlukan 34 minit untuk menewaskan wakil negara yang kini menghuni ranking ke-12 dunia. Saya rasa hari ini kita starting main okey, tapi along the way diorang pun macam dah tangkap kita apa yang kita nak main, dan diorang control the game very well, tak bagi kita peluang pun, dan kita depan pun tak dapat attacking banyak, dan defense hari ni pun tak jadi sangat lah. Boleh cakap it's a good start, but kena cakap nak lagi lah, ya tak cukup. Rehat dulu, bincang dengan coach apa yang kita patut prepare, apa yang kita patut buat, nantilah hopefully next week boleh revenge. Ini merupakan kekalahan ke-8 buat Yu Sin dan Yi dalam tempoh 10 pertemuan menentang bergu Jepun itu. Sekaligus mengenai nasib sama seperti terbuka Malaysia edisi lalu yang menyaksikan mereka kecundang di suku akhir. Nasib sama turut dialami Aaron Chia dan So Ho Yik meskipun bermula agresif dan memenangi set pertama 21-16 berdepan juara dunia Kang Min Hyuk dan Seo Sung Ye dari Korea Selatan. Masalah hilang fokus mula memberi kesan kepada prestasi pasangan ranking keempat dunia itu yang tewas dua set berikutnya 18-21 dan 13-21. Mereka mengakui kesilapan yang dilakukan pada set kedua menjadi punca gagal melangkah ke separuh akhir terbuka Malaysia. Mungkin kita start well, tapi dekat second game tu mungkin ada over excited sikit lah. So hati nak menang sangat, tapi mungkin fokus sana macam main tu ada lari sikit.
yeah, there's few points we couldn't hold tight, and from there, those rallies very crucial for us, I think, because we between us with them first and two set also point to point at the early, so I think we have to more focus, and I think because maybe they after that 2 point they are very confident about it and they dare to play, and the win is start too hard to control and become us to pressure, so I think you have to learn from that. Bekas juara dunia itu akan beraksi dalam kejuaraan kedua mereka musim ini pada saingan terbuka India yang bakal bermula dari 15 hingga 21 Januari. Masih perkembangan badminton, pemain persoalan lelaki negara Eng Ziong Sah tidak akan beraksi pada saingan terbuka India. Ini susulan kecederaan koyak otot di bahagian belakang selepas menjalani pemeriksaan di Institut Sukan Negara ISN semalam. Perkembangan itu dimaklumkan oleh Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh. Saya baru saja berhubung dengan jurulatih Datuk Teh Shubong dan saya diberitahu oleh beliau bahawa Ziong baru saja melepasi pemeriksaan kesihatan Ziong dan didapati ada kecederaan di belah belakang. Okey, dan kemungkinan ada muscle tear. So buat masa ni keputusan yang dibuat adalah untuk keluarkan dia daripada India Open, tetapi untuk minggu berikutnya iaitu Indonesia Masters, mereka akan terus memantau keadaan beliau lah. Eng Ziong terpaksa menandiri pada persaingan pertama terbuka Malaysia ketika ketinggalan 8-12 dalam set pertama menentang Koki Watanabe dari Jepun Rabu lepas. Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS melantik Setiausaha Eksekutif Falik Firdaus sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Negeri Sembilan FC NSFC yang baharu. Perkembangan itu diumumkan Tunku Besar Tampin merangkap Presiden PBNS yang teramat mulia Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qadri dalam satu kenyataan rasmi. Penstrukturan semula NSFC kali ini melibatkan 6 teras utama iaitu pengenalan falsafah klub bola sepak, pelan perniagaan baru, penstrukturan semula tangga gaji dan pembangunan infrastruktur. Selain teras pembangunan pasukan belia dan pembekasaan hubungan antara pemegang taruh. Falik merupakan Bendahari Persatuan Pengurusan Industri Sukan Malaysia PRISIM dan berpengalaman dalam sektor pemasaran sukan. Dia pernah berkhidmat sebagai Ketua Media dan Komunikasi Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP dan pengurus di Malaysian Grassroots League MGL. NFFC yang dibimbing oleh K. Devon musim lepas berada di tangga ke-9 Liga Super dengan 27 mata selepas hanya mencatat 6 kemenangan, 9 seri dan 11 kekalahan. Kod Sukan Selamat yang diperkenalkan Kementerian Belia dan Sukan KBS tahun lepas akan dilaksanakan di semua sekolah arus perdana pada tahun ini. Perkara itu diwakilkan Timbalan Menteri KBS Adam Adli Abdul Halim. Menurut beliau, perkara itu perlu memandangkan kod tersebut sudah diperluaskan ke sekolah sukan dan universiti menerusi Kementerian Pendidikan serta institusi pengajian tinggi tahun lepas. Jelasnya, kod sukan selamat akan menjadi panduan semua atlet, guru, ibu bapa dan jurulatih di sekolah. Tambah ada Adli, KBS juga berhasrat melaksanakan kod ini untuk aktiviti kurikulum, pendidikan jasmani dan kesihatan. Kod Sukan Selamat diperkenalkan KBS pada Mac tahun lepas. Ia merupakan garis panduan mengenai persekitaran sukan yang selamat selain menekankan peranan dan tanggungjawab semua pihak dalam menangani sebarang bentuk gangguan serta penderaan dalam sukan. Sorotan perlawanan Kejohanan Bola Sepak Piala Asia Qatar 2023. Sabtu 13 Januari, Qatar bertemu Lubnan 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Ahad 14 Januari, Australia bertemu India 11.30 pagi. China bertemu Tajikistan 6.30 petang dan Uzbekistan bertemu Syria 7 malam di saluran sukan RTM.
RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click bersama RTM, official media partner. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Badani dan salam sukan untuk semua.